Assalamualaikum. Kita bertemu kembali dalam kelas sains bersama Cikgu Yohanis. Hari ini kita akan belajar 2 KPS iaitu KPS 5 dan KPS 6. KPS 5 iaitu kemahiran meramal dan KPS 6 kemahiran berkomunikasi. Baiklah, kita mulakan dengan KPS 5, kemahiran meramal. Apakah kemahiran meramal? Kemahiran meramal ialah kemahiran membuat jangkaan terhadap sesuatu peristiwa yang akan berlaku. Maksudnya di sini kita buat jangkaan, kita menjangkakan apa yang akan berlaku. Itu dipanggil meramal. Meramal juga mestilah berdasarkan pemerhatian, pengalaman lalu, data ataupun pola. Ini membezakan kemahiran meramal dengan perbuatan meneka. Meramal tidak sama dengan meneka. Kerana seperti yang cikgu sebutkan tadi, meramal melibatkan pemerhatian, pengalaman lalu, data ataupun pola. Ramalan yang dibuat juga mungkin benar ataupun tidak benar. Baiklah, kita lihat situasi 1. Dalam situasi 1, 2 orang dalam setiap pasukan perlulah bekerjasama untuk menggerakkan bongkah kasut ini ke hadapan. Ramalkan keadaan yang akan berlaku jika salah seorang pemain tidak menggerakkan kaki dalam permainan ini. Soalan minta kamu ramalkan apa yang akan berlaku. Ramalan kamu sekiranya salah seorang peserta tidak menggerakkan kaki. Bolehkah kamu membuat ramalan? Ya, kedua-dua pemain akan jatuh tersungkur sekiranya salah seorang pemain tidak menggerakkan kaki. Ramalan ini boleh jadi benar ataupun tidak benar, bergantung kepada peristiwa sebenar yang akan berlaku. Meramal ini kita buat berdasarkan pemerhatian kita terhadap situasi ini. Kita teruskan dengan situasi 2. Dalam situasi ini, sebiji kek sedang dihias dengan krim yang berwarna-warni. Putih, merah, kuning. Putih, merah, kuning. Perhatikan situasi ini. Ramalkan warna krim seterusnya. Ya, warna krim seterusnya adalah warna putih. Kita meramal situasi ini berdasarkan pemerhatian atau pengalaman lepas. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan KPS 6, iaitu kemahiran berkomunikasi. Apakah kemahiran berkomunikasi? Tahukah kamu apakah kemahiran berkomunikasi? Kemahiran berkomunikasi bukan sekadar bercakap ataupun pertuturan secara lisan sahaja. Mari kita lihat apakah makna
kemahiran berkomunikasi. Kemahiran berkomunikasi bermaksud memberi penerangan tentang tindakan atau objek atau peristiwa menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual, graf, rajah atau model. Seperti cikgu cakap tadi, kemahiran berkomunikasi bukan sekadar berinteraksi menggunakan perkataan atau lisan sahaja, tetapi ianya boleh juga melalui jadual, graf, gambar rajah ataupun model. Mari kita lihat contoh satu. Murid-murid tahun 3 mengumpulkan bilangan murid di dalam kelas mengikut jenis buah-buahan kegemaran mereka. Betik 8 orang, durian 9 orang, pisang 7 orang, tembikai 6 orang. Data ini dapat kita tukar bentuknya menjadi jadual. Jenis buah-buahan dan bilangan murid. Jenis buah-buahan yang kita baca sebentar tadi, betik, durian, pisang dan tembikai. Bilangan murid yang menyukai buah betik adalah 8 orang. Kita tuliskan 8 di dalam kotak yang selari dengan jenis buah betik ini. Durian 9, tulis di sini. Pisang 7 dan tembikai 6 orang. Siap jadual kita yang telah kita bina berdasarkan data di sebelah. Jadual adalah salah satu alat komunikasi. Baiklah murid-murid, data ini juga boleh kita tukar bentuk menjadi graf. Apakah graf? Mari kita lihat bagaimana bentuk graf yang dapat dihasilkan daripada data ini. Graf mempunyai dua paksi, paksi mendata dan paksi menegak. Pada paksi mendata, kita tuliskan jenis buah. Betik, durian, pisang dan tembikai. Kemudian kita plotkan betik 8 orang murid. Kita plotkan pada angka 8. Durian 9. Pisang kita plotkan pada angka 7. Kerana 7 orang murid menyukai buah pisang. Dan buah yang terakhir, buah tembikai, oleh kerana 6 orang murid menyukai buah tembikai, kita plotkan pada angka 6. Baiklah, cikgu harap murid-murid dapat faham
tentang jadual dan graf yang telah cikgu terangkan. Seterusnya, kita lihat pula aktiviti 1 iaitu aktiviti tugasan kamu dalam buku aktiviti sains muka surat 8 dan 9. Baik, kita lihat dahulu muka surat 8. Lengkapkan ayat berikut. Contohnya, soalan yang pertama, baju basah akan menjadi apa selepas beberapa jam di bawah pengaliran udara? Ramalkan apa yang akan berlaku kepada baju basah. Awak lengkapkan tempat kosong yang cikgu tunjukkan ini. Baju basah akan menjadi apa selepas beberapa jam di bawah pengaliran udara? Seterusnya, muka surat 9. Rani membuat penyiasatan tentang cara rakan-rakannya datang ke sekolah setiap hari. Hasil siasatannya adalah seperti di bawah. Cara murid ke sekolah: berjalan kaki, menunggang basikal, membonceng motosikal dan menaiki kereta. Bilangan murid: berjalan kaki 6. Bilangan murid menunggang basikal 8. Bilangan murid membonceng motosikal 5. Bilangan murid menaiki kereta 11. Pindahkan maklumat di atas dalam bentuk komunikasi yang lain. Baiklah murid-murid, tadi kita telah belajar dua bentuk komunikasi iaitu menggunakan jadual dan graf. Oleh kerana jadual telah diberikan di atas, maka murid-murid perlu menggunakan graf untuk memindahkan maklumat di atas. Langkah pertama, bina paksi mendatar dan paksi menegak. Tuliskan nama paksi. Paksi mendatar, cara murid ke sekolah dan paksi menegak. Bilangan murid, orang. Langkah seterusnya, tulis perkara pada paksi mendatar. Berjalan kaki, menunggang basikal, membonceng motosikal dan menaiki kereta. Langkah seterusnya, tuliskan perkara pada paksi menegak. Dua, 4, 6, 8, 10, 12. Oleh kerana angka tertinggi bagi bilangan murid ialah 11, jadi cikgu ambil nombor 12, angka 12. Langkah seterusnya, plotkan mengikut jumlah bilangan murid. Contohnya, bilangan murid berjalan kaki ialah 6. Jadi, murid-murid perlu plotkan 6 di sini. Seperti ini. Seterusnya, menunggang basikal. Bilangan murid yang menunggang basikal ialah 8. Jadi, kita tengok menunggang basikal, nombor 8. Plotkan di sini. Baik, cikgu dah tunjukkan dua contoh. Jadi, untuk membonceng motosikal dan menaiki kereta, cikgu nak murid-murid plotkan sendiri
Dan setiap plot ini perlu diwarnakan dengan warna yang berbeza. Seperti berjalan kaki dah merah, menunggang basikal kuning, membonceng motosikal dan menaiki kereta perlulah warna yang berlainan. Baiklah, untuk aktiviti 2, salin aktiviti ini dalam buku nota sains kamu. Aktiviti 2. Andaikan kamu adalah ahli kaji cuaca. Ramalkan cuaca seperti dalam jadual di sebelah. Lukiskan ramalan cuaca dan cuaca sebenar seperti petunjuk. Petunjuk cikgu telah sediakan di sebelah. Ini adalah petunjuk cuaca panas, cuaca mendung, cuaca hujan dan cuaca hujan serta ribut petir. Okey murid-murid, bagi aktiviti 2, cikgu nak kamu lengkapkan jadual yang diberikan ramalan cuaca pada hari Rabu 24 Februari. Ramalan cuaca perlu dilukiskan sehari sebelum. Misalnya untuk pagi 24 Februari, kamu ramalkan mungkin kemungkinan cuaca pada pagi 24 Februari adalah panas. Namun keesokannya kamu buat pemerhatian terhadap cuaca pada keesokan harinya. Apakah cuaca yang sebenar? Jika cuaca yang sebenar ribut petir, maka kamu lukiskan ribut petir. Begitu juga untuk tengah hari dan petang. Ingat, ramalan cuaca mesti dilukiskan sehari sebelum. Setelah selesai hari Rabu, kita teruskan untuk hari Khamis. Ramalkan cuaca pada pagi Khamis, tengah hari dan petang. Ramalan cuaca mesti dilukiskan sehari sebelum. Okey, dan buat pemerhatian terhadap cuaca sebenar pada hari tersebut. Dan lukiskan mengikut petunjuk yang telah cikgu beri. Baiklah, itu saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat faham mengenai kemahiran meramal dan kemahiran berkomunikasi. Lakukan kedua-dua aktiviti dengan baik. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.